Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Ana bin Jawawi. Nombor metik saya 052281. Okey, di video kali ini saya dan rakan kumpulan saya akan cuba menerangkan atau menceritakan tentang tajuk Al-Hurriyah Al-Am, yang bermaksud kebebasan awam. Di penggal pertama yang dibaca, Kafala al-Islam al-Hurriyah al-Jami'i wal-Mawatini wal-Ja'ala al-Hurriyah asasa tibni alaihi al-Nizamah al-Dusturiyah wa kafala fi mujtama'ahu hukukul afrad wal-jama'at wa ja'ala manatu al-taklifi fi kasiri minal ahkama qa'iman ala asasa al-Hurriyah, yang bermaksud Islam menjamin kebebasan bagi semua warga negara, menjadikan kebebasan sebagai dasar untuk sistem perlembagaan dibangun, dijamin di masyarakatnya hak individu dan kumpulan, dan menjadikannya amanah untuk banyak putusan berdasarkan kebebasan. Okey, di sini kita dapat faham bahawa agama Islam ni adalah agama yang adil bagi semua kaum. Islam ini juga memberi kebebasan yang sama kepada semua masyarakat, tidak kira negara, tidak kira bangsa, tidak kira, dan juga tidak kira agama. Walaupun berlainan bangsa, agama, keturunan dan sebagainya, agama Islam tetap memberikan kebebasan yang adil kepada semua masyarakat. Sebagai contoh, kita dapat lihat contoh pertama yang berbunyi al-haqqu fi at-ta'alim, yang bermaksud hak berkenaan pendidikan. Di sini kita dapat lihat bahawa pendidikan diberi sama rata, walaupun kebanyakannya adalah sekolah campur. Agama Islam ini turut memberikan pendidikan yang sama, tidak kira kaum di sekolah tersebut. Jadi kita ke poin yang kedua yang berbunyi la yajuz li ayi mawatin al-tamyiz ala asas ad-din au arati au nasbi au makan al-milad, yang bermaksud tiada warga negara boleh buat perbezaan hanya atas sebab agama, bangsa, keturunan dan juga tempat lahir. Perkara dengan berkenaan dengan perkara berikut, poin kedua ini, tiada warga negara boleh didiskriminasi hanya atas sebab agama, bangsa, keturunan ataupun tempat lahir, sebagaimana sebab institusi pendidikan yang diselenggara oleh pihak berkuasa, awan ditakbir, termasuk kemasukan pelajar atau pembayaran yuran, atau yang lainnya wang pihak berkuasa awam digunakan untuk pentadbiran atau pendidikan pelajar di dalam mana-mana institusi pendidikan. Okey, di situ itu adalah penerangan untuk poin yang kedua. Kita ke poin yang ketiga, iaitu la yajbaru al-mira'a ala ad-dirasa au al-masyarakah fi khususi ad-din, yang bermaksud seseorang tidak wajib untuk belajar atau mengambil bahagian dalam upacara sesuatu agama. Seseorang itu tidak diwajibkan untuk belajar atau mengambil bahagian dalam mana-mana upacara atau sembahyang sesuatu agama yang bukan agamanya. Untuk tujuan ini, agama seseorang di bawah umur 18 tahun adalah ditetapkan oleh ibu bapa atau penjaganya sahaja. Okey, untuk poin yang terakhir yang berbunyi yajuz di dalam majmu'ah diniyah
Ini ya, insya'Allah. Hafazu ala muasasatu ta'limiyah di Akfad, yang bermaksud setiap kumpulan agama boleh menubuhkan dan menyelenggara institusi pendidikan kanak-kanak. Di sini, setiap kumpulan agama boleh menubuhkan dan menyelenggara institusi untuk pendidikan kanak-kanak dalam agama kumpulan itu. Tidak boleh ada diskriminasi hanya atas sebab alasan agama berkenaan dengan institusi tersebut. Tetapi, kerajaan persekutuan dan negeri boleh menubuhkan atau membantu penubuhan institusi Islam, mengadakan atau membantu dalam mengadakan acara dalam agama Islam dan membelanjakan wang untuk tujuan ini. So, saya rasa sampai di situ saja penerangan saya tentang badan ini. Seterusnya saya akan memberikan peluang kepada rakan kelas saya untuk menerangkan lebih lanjut tentang tajuk ini. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati tuan pensyarah saya Ustaz Khairu Anwar bin Daud selaku pensyarah Nizam Al-Hukum SYA 21003. Jadi nama saya Muhammad Luqman bin Siddiq, nombor matrik 052333. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk makna kebebasan, iaitu al-makni al-hurriyatu. Jadi tajuk saya pada muka surat 43. Wal hurriyatu ta'ni in'itaqa al-insani min abudiyati akhihi al-insani wa in'itaqa ash-syu'uba min abudiyati ash-syu'uba al-ukhra. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Suratul Hujurat ayat 13. Qala ta'ala da'iyan ila taraka syuraka'i wa ibadatil afradi wa amaran bi'itba'il haqqi alladhi huda ilaih. Jadi maksudnya maksud al-hurriyatu itu ialah pembebasan seseorang dari perhambaan sesama manusia. Jadi seseorang manusia ini ia kena bebas daripada diperhambai oleh manusia sendiri. Jadi pembebasan orang ini ialah pembebasan diri kita, pembebasan orang ini daripada perhambaan orang lain. Jadi ini merupakan seruan untuk kita meninggalkan pergaulan dan penyembahan antara individu sesama kita. Jadi perintah ini ialah untuk mengikuti kebenaran yang diberikan kepadanya. Jadi pada hari ini kita lihat ramai yang menjadi hamba ataupun diperhambakan sesama manusia kita. Walaupun mungkin kat tempat kita ini kurang benda-benda yang pembebasan seseorang hamba ini, tapi kalau kita lihat pada zaman dahulu, ramai yang orang-orang yang fakir ataupun yang miskin ini dijadikan sebagai seseorang hamba bagi orang yang kaya ataupun yang berharta. Jadi pada hari ini kita lihat pada hari ini masih mungkin masih ada, tapi orang ramai mula sedar tentang kebebasan yang kita perlu miliki ini. Jadi kita berbalik kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi, ya ayyuhan nas. Jadi di sini Allah menyebut iaitu wahai umat manusia, yang mana sesungguhnya
Allah Subhanahu Wa Taala ini telah menciptakan, inna khalaqnakum, iaitu kami, iaitu Allah ini menciptakan kamu semua, iaitu min dzakarin wa unsa. Jadi Allah menciptakan kamu semua daripada lelaki dan perempuan. Jika kita lihat pada permulaan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyeru seluruh manusia, iaitu ya ayyuhan nas. Sedangkan kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala menyeru orang-orang yang beriman seperti ya ayyuhallazina amanu, iaitu orang-orang yang beriman. Maka di manakah kemunasabahan pada ayat ini dalam pada Allah ini menyeru seluruh manusia? Jadi selepas itu Allah kata lagi, waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan telah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Nizam Muhammad Abdullah, yang bernama metrik 052293. InsyaAllah saya akan sambung apa yang telah sahabat saya telah terangkan tadi, iaitu Luqman. Poin saya sikit saja, iaitu pada ayat yang seterusnya, penulis wa adam ittiba' man la yad'u ilal haq, iaitu yang bermaksud dengan dan tidak mengikuti mereka yang tidak menyeru kebenaran, iaitu siapa? Iaitu orang-orang musyrikin. Di sini penulis juga meletakkan ayat Al-Quran surah Yunus, ayat surah yang ke-10 ayat ke-35, iaitu qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq qulillah yahdi lil haqq afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba'a amman la yahdi illa an yuhda fama lakum kaifa tahkumun, yang bermaksud dengan bertanyalah wahai Muhammad, adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Tuhan itu sesiapa yang dengan memberi petunjuk kepada kebenaran? Katakanlah Allah jualah yang memberi hidayah petunjuk kepada kebenaran. Kalau sudah demikian, maka adakah yang dapat memberi hidayah petunjuk kepada kebenaran itu lebih berhak diturut, ataupun yang tidak dapat memberi sebarang petunjuk melainkan sesudah ia diberi hidayah petunjuk? Maka apakah alasan sikap kamu itu? Bagaimana kamu sanggup mengambil keputusan dengan perkara yang salah, yang tidak dapat diterima oleh akal? Baik, melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi, apa yang dapat diterangkan adalah Allah memerintah kepada Rasulullah SAW untuk mengemukakan pertanyaan kepada mereka, iaitu orang-orang musyrik yang menyembah berhala, adakah di antara tuhan mereka tuan-tuan yang mereka sekutukan dengan Allah itu dapat memberi petunjuk kepada jalan yang benar seperti yang diterima oleh hamba-hamba yang beriman. Allah menegaskan bahawa Allah lah yang memberi petunjuk atau hidayah dalam arti taufik, iaitu dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taha ayat ke-50, iaitu qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalaqah summa huda summa huda, yang bermaksud dengan dia, iaitu Musa menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Setelah orang musyrikin tak mampu memberikan jawapan kerana tak ada seorang pun antara mereka yang merasa dirinya mendapat petunjuk dari Tuhan-Tuhan yang mereka sekutukan dengan Allah SWT, baik petunjuk yang harus diterima sebagai seorang makhluk ataupun agama yang mereka terima sebagai bimbingan hukum, maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menjawab bahawa Allah lah yang memberikan petunjuk kepada kebenaran. Petunjuk ni mempunyai banyak cara yang diberikan melalui utusan, iaitu nabi-nabi, rasul-rasul, ataupun melalui kitab-kitab, iaitu banyaklah kitab-kitab, di antaranya 4 kitab, iaitu Al-Quran, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan mushaf-mushaf yang diterima oleh para nabi yang lain. Petunjuk ini juga dapat kepada manusia kerana diperintahkan oleh Allah untuk merenungi dan memikirkan
kejadian ataupun petunjuk yang diberikan Allah melalui panca indera. Allah juga dalam firman ini memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar bertanya kepada mereka, iaitu orang musyrik, manakah yang lebih berhak untuk diikuti? Apakah zat yang memberikan petunjuk kepada kebenaran ataukah berhala-berhala yang tidak dapat memberikan petunjuk sedikit pun kepada mereka, bahkan tidak dapat mengetahui diri sendiri. Baik, kita teruskan kepada ayat yang seterusnya, iaitu dengan waqala Umar ibn Khattab mata ista'abattum an-nas wa qad waladtahum amhatahum ahraran, iaitu berkata pula Umar ibn al-Khattab, sejak bilakah kalian memperhambakan manusia sedangkan ibu-ibu mereka telah melahirkan mereka sebagai orang yang merdeka. Baik, melalui daripada kata-kata Sayyidina Umar ibn Khattab, kata-kata ini terjadi pada ketika zaman pemerintahan Umar ibn al-Khattab. Berlaku pergaduhan antara anak salah seorang gabina dengan anak salah seorang rakyat marhid. Gabina bersama dengan anak dia pergi ke Madinah untuk meminta Umar untuk menghukum anak marhin itu, walaupun pada hakikatnya kesalahan adalah pada anak gabina tersebut. Maka Sayyidina Umar pun berkatalah, mata ista'abattum an-nas wa qad waladtum amhatahum ahraran. Menurut saya punya pemahaman, kemerdekaan yang hakiki adalah apabila diri kita, keluarga, masyarakat dan negara menjadi bebas dan merdeka daripada tunduk kepada makhluk dan hanya tunduk kepada Allah, syariat Allah SWT, iaitu Islam sahaja. Sekian saja daripada saya. Saya akan teruskan kepada sahabat saya seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badi'uz Zaman bin Cik Hamdan, bernombor metrik 052359. Hari ini saya akan teruskan tafsiran kawan-kawan saya yang sebelum ini, InsyaAllah. وعلى هذا فالإسلام لا يكر استعباد الشخص للآخر. Maksudnya, dan di atas dasar ini, Islam tidak mengizinkan perhambaan seseorang kepada seseorang yang lain. Ayat yang seterusnya, وَقَدْ حَسَّ عَلَى تَحْرِيرُ الْعَبِيدِ. Maksudnya, dan Islam mendesak atas pembebasan hamba. Wa'i'taqa ar-riqab. Maksudnya, membebaskan ikatan perhambaan. Dan ayat seterusnya adalah wa mana'a istiqaq. Maksudnya, dan melarang perhambaan. Ayat seterusnya adalah wa ja'ala abwabut taharrur lil arqa wajibati fil kaffarat. Maksudnya, dan menjadikan bab membebaskan hamba satu kewajipan di dalam pembayaran kafarah. Ayat seterusnya adalah wa hassa 'alaiha fi ghairuha. Maksudnya, diberi penekanan juga dalam hal-hal yang lain. Ayat seterusnya, fa iza qatalal muslimun akhar a'midan wajaba 'alaihi tahrir raqabah. Maksudnya, maka sekiranya seseorang membunuh seseorang Muslim dengan sengaja, maka wajib ke atasnya membebaskan seorang hamba. Ayat yang seterusnya, wa iza uftiru fi Ramadan amidan muta'ammidan fa alaihi tahrir raqabah wa hakaza. Maksudnya, dan sekiranya berbuka puasa di bulan Ramadan dengan sengaja, iaitu melakukan jima' pada siang hari pada bulan puasa, maka ke atas mereka hendaklah membebaskan seorang hamba. Sekian daripada saya, Badi'uz Zaman. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada kebebasan bahagian batas dan Islam, iaitu daripada cerita pada zaman Rasulullah. Qad ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man a'zama al-haram fil kasab
ayyabi rajulul rajulan haran fayastabadihi. Kama najadal Islam harabul isti'bad wa sayatrah amma 'alal ukhra. Fala isti'mar 'indahu wala istighlal wa innama hadayah wa ta'awun wa hukmu bima anzalallahu tashtarik fihi syu'ub jami'an. Okey, di sini penerangan untuk bahagian ini. Nabi menjadikannya salah satu perkara terlarang yang paling besar dalam menjana bahawa seorang lelaki menjual orang yang bebas dan memperbudaknya pada zaman dulu. Okey, seperti yang kita dapati, Islam amat memerangi perbudakan ataupun penguasaan satu bangsa ke atas bangsa yang lain, sehingga tidak ada penjajahan atau eksploitasi, melainkan panduan dan bekerjasama dan peraturan oleh apa yang diturunkan oleh Tuhan, iaitu Allah, di mana semua orang turuti serta. Okey, itu daripada saya. So, umumnya dalam kebiasaan am ini ada batasnya. Bukan pada semua pekerjaan, semua perbuatan amalan kita itu bebas atas nama hak Islam ataupun atas nama hak manusia. Semuanya ada had-hadnya tersendiri, kerana perbatasan di dalam kehidupan itu ditentukan oleh Allah, oleh syariat Islam.